Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera khususnya kepada anak-anak pelajar, cikgu di luar sana. Yang teristimewa khusus kepada pelajar-pelajar SPM yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada tahun hadapan, iaitu pada 22 Februari 2021 sehingga 25 Mac 2021. Cikgu doakan anak-anak terus kekal momentum untuk memberi perhatian yang penuh bagi persediaan dan juga persiapan-persiapan yang membolehkan anak akan yakin untuk menjawab peperiksaan pada tahun hadapan. Pada hari ini 3 Disember. 3 Disember merupakan genap 80 hari lagi menjelang SPM yang akan anak-anak ikuti. Jadi dalam 80 hari yang ada ini, cikgu nak kongsikan 8 senarai semak. 8 senarai semak yang anak-anak perlu lihat adakah 8 senarai semak ini telah anak ikuti, yang insya-Allah akan membantu perjalanan anak-anak untuk membuat persediaan. Apakah 8 senarai semak tersebut? Senarai semak yang pertama, apa yang anak harus ada? Adakah anak telah mempunyai satu ruang untuk sesi pembelajaran? Kerana dengan adanya ruang ini akan memberikan satu mood yang baik kepada diri anak-anak sekalian. Akan membuatkan anak-anak konsisten dengan apa yang anak lakukan. Kerana ada ruang ini memberikan satu motivasi kepada anak-anak untuk belajar. Dengan ada ruang ini juga anak boleh letakkan mungkin doa, boleh letakkan kata-kata semangat, kata-kata inspirasi, untuk teruskan momentum anak-anak. Dan elakkan untuk belajar di ruang yang tidak sepatutnya. Contohnya ruang menonton ataupun ruang di tempat tidur. Di tempat tidur maksud cikgu di atas katil, yang akan memberi satu halangan ataupun memberi satu hilang fokus anak kepada untuk belajar. Itu yang pertama, itu adakah anak telah mempunyai ruang belajar untuk membuat persediaan SPM. Yang seterusnya adakah anak-anak telah mempunyai jadual yang khusus kepada persediaan peperiksaan. Contohnya ada jadual-jadual subjek-subjek yang anak-anak akan ikuti pembelajaran, sama ada pembelajaran yang diikuti melalui guru ataupun pembelajaran yang diikuti secara sendirian. Dengan ini akan memberikan anak-anak lebih yakin dan juga anak boleh mengikuti jadual-jadual ini dengan baik. Antara jadual-jadual, jadual pengajaran guru, jadual ulang kaji, waktu makan, waktu rehat, waktu riadah, hatta kepada waktu tidur sekali. Dengan rutin-rutin yang anak akan lakukan ini akan memberikan satu keyakinan kepada persediaan yang anak-anak akan ikuti nanti. Seterusnya, checklist yang ketiga atau senarai semak yang ketiga, adakah anak telah memulakan ulang kaji? Berapa kerap anak telah memulakan ulang kaji? Kerana bagi cikgu, semakin kerap kita membuat ulang kaji atau semakin banyak kita membuat ulang kaji, menandakan telah kita memberi satu persediaan yang baik kepada peperiksaan yang akan kita hadapi. Kita boleh buat senarai semak. Apakah subjek-subjek yang telah kita kuasai ataupun subjek-subjek yang masih belum kita kuasai. Dengan ini kita boleh menentukan apakah yang sepatutnya kita lakukan. Boleh buat ulang kaji untuk menjawab soalan-soalan lepas atau soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Boleh juga ulang kaji dengan secara bersendirian, antara 30 hingga 45 minit untuk satu subjek ataupun satu sesi. Dan juga dengan aplikasi yang ada pada hari ini, cikgu yakin kita boleh buat ulang kaji secara berkumpulan. Study berkumpulan bagi setengah individu lebih memberi mereka bantuan atau fokus untuk mereka belajar. Itu aspek ketiga. Aspek ketiga ataupun checklist yang ketiga, adakah anak telah memulakan ulang kaji. Yang seterusnya, yang keempat adalah berkenaan dengan adakah anak telah menguruskan emosi dengan baik. Bagi cikgu, emosi sebagai seorang pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM sangat-sangat penting. Kerana apa? Pada waktu ini anak-anak akan begitu sensitif, dan mudah terasa apabila mak tegur sikit, bila
cikgu tegur sikit akan mudah terasa. Jadi bagaimana anak nak salurkan emosi ini jadi satu emosi yang baik ataupun positif, dapatkan individu-individu yang anak boleh kongsikan ataupun anak-anak boleh luahkan, sama ada rakan, sama ada guru, sama ada keluarga sendiri, dan lebih baik anak dapat nasihat daripada kaunselor-kaunselor sekolah yang cikgu yakin dan percaya waktu ini mereka bersedia untuk membantu anak-anak sekalian. Okay? Dan luahkanlah, kongsikanlah isu yang dialami oleh anak-anak sekalian yang akan membantu anak-anak lebih confident dan yakin untuk berhadapan dengan peperiksaan yang akan anak ikuti. Okey, seterusnya. Okey, atas senarai semak yang kelima, adakah anak telah membuat pilihan makanan ataupun minuman yang baik? Kerana apa? Dengan makan dan minum yang baik ini akan juga memberi fokus yang baik kepada diri anak-anak sekalian. Okey, yang contohnya walaupun kita belajar ataupun kita fokus belajar, kita kena tetap juga waktu makan kita dengan baik. Okey, pilih makanan-makanan yang terbaik. Kerana makanan-makanan yang terbaik ini akan memberi sokongan kepada badan kita untuk lebih cergas. Okey, dan juga elak makanan yang berlebihan yang boleh memberi anak-anak hilang kepada fokus untuk belajar. Okey, tambahkan atau tingkatkan untuk mengambil minuman ataupun air kosong yang boleh membantu anak lebih segar dan juga anak lebih bersemangat untuk belajar. Okey, mungkin boleh tambah pelbagai vitamin-vitamin yang boleh membantu anak-anak sekalian. Okey, itu yang kelima. Okey, yang keenam. Senarai semak yang keenam, adakah anak telah buat persediaan fizikal bagi mengekalkan kecerdasan minda, kecerdasan fizikal. Sudah pasti kita perlu juga membuat senaman ataupun redah-redah ringan bagi menjadikan badan kita sentiasa sihat. Contohnya boleh kita berjalan atau berjoging atau berbasikal. Ambil masa 15 minit mungkin satu hari ataupun 30 minit untuk 3 kali seminggu yang akan membantu mengekalkan kecerdasan dan kecerdasan anak-anak sekalian. Elakkan daripada melakukan aktiviti kekerasan yang boleh mendatangkan kecederaan fizikal kepada diri anak-anak sekalian. Jadi aspek fizikal ini juga merupakan satu aspek yang penting kepada persediaan anak-anak untuk menghadapi peperiksaan. Checklist yang ke-7 atau senarai mat yang ke-7. Adakah anak-anak telah melakukan amalan kerohanian yang khusus bagi memberi satu semangat atau memberi satu ketenangan emosi kepada anak-anak sekalian? Kerana amalan kerohanian ini merupakan satu aspek yang boleh membantu anak-anak mengurus emosi dengan baik, dan juga mengurus minda dengan baik, dan juga anak boleh perbanyakkan doa, perbanyakkan solat hajat, baca surah-surah pilihan. Kerana tips yang cikgu kongsikan ataupun pelajar-pelajar kongsikan, pelajar-pelajar yang berjaya kongsikan adalah amalan kerohanian bagi pelajar-pelajar cemerlang mereka tidak akan tinggal. Kerana amalan inilah yang menguatkan emosi dan jiwa mereka untuk berjuang dalam menghadapi peperiksaan. Dan perbanyakkan aktiviti-aktiviti yang boleh mendekatkan anak-anak dengan Allah SWT, dengan pencipta, contoh zikir ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh mendekatkan diri anak-anak dengan pencipta. Yang seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 yang terakhir, checklist yang ke-8 yang terakhir, adakah anak-anak telah mendapat restu ibu bapa dan guru? Kerana bagi cikgu, untuk mendapatkan restu daripada guru dan juga ibu bapa ini merupakan satu perkara penting. Kerana kebaikan yang Allah nak kurniakan, Allah akan datangkan melalui guru dan juga ibu bapa. Mintakan mereka titipkan sentiasa doa kepada anak-anak sekalian, dan anak-anak jangan lupa teruskan berdoa untuk mereka. Setiap kali solat, setiap kali ingin belajar. Kerana cikgu yakin dipercaya inilah salah satu usaha yang kita lakukan untuk kita mempersiapkan diri kita bagi menghadapi peperiksaan. Dan itulah 8 checklist ataupun senarai semak yang perlu anak-anak
lihat adakah anak-anak telah melakukan ke-8 itu. Kalau tidak, okey, boleh teruskan kerana kita masih ada masa 80 hari sebelum menjelang peperiksaan SPM. Bagi cikgu, anak-anak sekalian, bersabarlah seketika, okey, untuk menghadapi ujian ini ataupun cabaran untuk menghadapi peperiksaan ini. Bagi kita menuntut ilmu, bersabar untuk kita menuntut ilmu, jalan mencari ilmu, insya-Allah yakin dan percayalah, okey, dengan bersabar itu Allah akan hadirkan dengan satu kemanasian, kejayaan yang akan kita kecapi suatu hari nanti. Akhir kata daripada cikgu, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.